Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisarah binti Maisa. Tajuk yang dipilih oleh ahli kumpulan saya ialah liberalism. Definisi bagi liberalism masih lagi di dalam perbahasan sehingga berlaku kecelaruan tentang konsep yang menyebabkan perdebatan yang tidak matang kadang-kadang tercetus. Terdapat pelbagai pengertian, aliran dan mazhab berkenaan liberalism. Perbincangan mengenai liberalism melibatkan ramai tokoh dan memerlukan masa yang lama untuk ditelusuri. Terdapat 3 definisi yang dipakai oleh golongan liberal humanis. Yang pertama ialah menurut Archie Collingwood, liberalism adalah kebebasan manusia untuk bertindak tanpa paksaan. Yang kedua, bagi Leo Strauss pula, liberalism adalah hak kudus manusia untuk mengkritik kerajaan. Yang ketiga ialah L.T. Habermas pula melibatkan bahawa liberalism merupakan ciri khas dunia moden. Oleh yang demikian, definisi liberalism yang diberikan oleh Encyclopedia Britannica adalah liberalism is a creed, philosophy and a movement which is committed to freedom as a method and as a way of life for the individual and the community. Daripada definisi ini dapat disimpulkan bahawa liberalism merupakan suatu kepercayaan, falsafah hidup dan gerakan yang meletakkan idea kebebasan sebagai prinsip tertinggi dan dominan dalam usaha untuk membebaskan manusia daripada sebarang kawalan moral dan menggantikan daripada agama dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Najiah binti Abu Talib. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai faktor-faktor liberalism. Yang pertama, menginginkan kebebasan. Tiada siapa boleh menghalang golongan liberalism untuk melakukan apa jua tindakan, sama ada yang bercanggah dengan agama maupun tidak. Bahkan, pemimpin negara juga tidak boleh menghalang tindakan golongan liberalism yang menginginkan kebebasan tanpa halangan daripada mana-mana pihak. Yang kedua, pengaruh orientalis barat. Terpengaruh dengan pandangan dan cara hidup dan juga peradaban yang banyak menguasai dan mendominasi pelbagai bidang serta cabang-cabang ilmu. Mereka beranggapan bahawa hukum-hukum Islam melanggar hak asasi manusia, bahkan tidak sesuai digunakan kerana tidak mengikut peredaran zaman serta mengungkung penganutnya. Yang ketiga, bersikap skeptikal terhadap agama Islam, melemparkan persepsi yang sangat negatif terhadap isu-isu agama Islam. Persepsi ini wujud akibat pengalaman di masa lalu yang terbina daripada pembelajaran daripada golongan yang salah dan lahirnya lah kepercayaan terhadap ideologi liberalism yang dikatakan lebih logik berbanding dengan agama Islam yang terikat dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita membincangkan mengenai implikasi liberalism. Yang pertama, agama Islam akan tercemar. Kesucian dan ketulinan agama Islam itu sendiri akan terjejas disebabkan ayat Al-Quran ditafsir semula mengikut keinginan golongan liberalism ini. Yang kedua, wujudnya golongan anti-hadis. Mereka berpendapat bahawasanya hanya berpandukan Al-Quran dan kajian saintifik menerusi akal sudah cukup memadai. Hal ini kerana berdasarkan hujah-hujah mereka berpendapat bahawa pembukuan kitab-kitab hadis ini adalah selepas wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, rakyat akan berpecah belah. Hal ini akan memberikan impak yang sangat negatif kepada negara tersebut kerana terdapat perpecahan di antara rakyat yang mana segelintir akan menyokong ideologi liberalism ini sehingga akan terjadinya rusuhan serta manakala segelintir masyarakat lagi akan menolak ideologi ini. Mereka itu akan diancam serta ditindas supaya sama-sama memperjuangkan ideologi liberalism ini. Hello and Assalamualaikum. Nama saya Aina Balkis binti Ahmad Faizal. Nombor kad matriks 2021155761. Seterusnya kita ada sejarah liberal. Perkataan liberal bermula daripada perkataan Latin yang membawa maksud bebas. Perjuangan kebebasan sudah bermula pada zaman kegelapan di Itali untuk mereka mendapatkan hak kebebasan. Seterusnya kita ada asal-usul pemikiran liberal. Nombor 1 kita ada John Locke daripada 1632 hinggalah
1704, beliau telah memperkenalkan dua idea liberal, iaitu kebenaran ekonomi dan juga kebenaran hati. Seterusnya kita ada David Hume dari 1739 hingga 1740. Beliau menulis karya Treasure of Human Nature yang berkaitan dengan mengatur kemampuan individual. Nombor 3 kita ada Adam Smith dari 1723 hinggalah 1790. Beliau memperkenalkan teori individu yang boleh membina kehidupan bermoral dan juga ekonomi tanpa bantuan ataupun arahan daripada negara. Seterusnya ialah kesan liberalisme. Nombor 1, ia akan mengelurkan umat Islam. Ini kerana mereka yang liberal bersifat lebih terbuka, maka mereka dengan sewenang-wenangnya mentafsir ayat Al-Quran dan juga ayat hadis mengikut fahaman ataupun konsep mereka. Maka dengan ini lebih ramai lagi umat Islam yang akan keliru. Seterusnya ialah dengan kesan liberalisme ialah meletakkan agama lain setaraf dengan Islam dengan menggunakan konsep kesaksamaan. Ini akan mendatangkan implikasi yang buruk pada aspek akidah umat Islam seperti isu penukaran agama. Ini kerana mereka akan menukar agama lain daripada Islam kerana mereka tidak sedar akan kepentingan Islam. Seterusnya ialah dengan memperjuangkan fahaman sekular. Ini kerana puak liberalisme menganggap bahawa agama adalah urusan peribadi dan agama juga tidak merangkumi kehidupan keseharian. Mereka juga mendakwa bahawa agama bertentangan dengan sains, maka mereka tidak mahu patuh kepada agama. Seterusnya ialah cabaran liberalisme. Yang pertama, kebebasan sosial, politik dan ekonomi. Konsep kebebasan ini merujuk kepada ketiadaan akibat yang bukan semula jadi apabila seseorang melakukan sesuatu. Sebagai contoh, sekatan dengan adanya monopoli menghadkan pilihan seseorang untuk memilih dan bertindak. Keduanya adalah kebebasan psikologi yang merujuk kepada konsep kehendak manusia yang diandaikan bebas daripada iradat, kudrat dan ilmu Tuhan. Ketiganya adalah kebebasan moral apabila adanya kepercayaan bahawa seseorang boleh melakukan apa sahaja tanpa balasan dosa. Berikutan itu, liberalisme dalam konteks agama boleh dirumuskan sebagai pemikiran yang ingin melonggarkan kepercayaan keagamaan dengan maksud hubungan antara alam termasuk manusia dengan Tuhan perlu dibebaskan daripada kongkongan wahyu. Cabaran liberalisme yang kedua ialah dibina satu falsafah bahawa manusia semuanya mempunyai hak kebebasan yang sama rata. Ini bermaksud tiada individu mempunyai hak untuk mengawal apatah lagi untuk menyekat kebebasan memilih dan bertindak individu lain tanpa satu perjanjian tertentu. Lalu dibentuk falsafah liberalisme yang menganjurkan idea kebebasan individu. Begitupun apabila idea ini semakin berkembang luas, didapati kebebasan tanpa sekatan ini boleh memudaratkan malah boleh meruntuhkan ideologi liberalisme itu sendiri. Seperti yang dijelaskan Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 172 bahawa, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam dari tulang belakang mereka dan dijadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Bukankah aku Tuhan kamu? Mereka menjawab, benar kami saksi. Demikianlah supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami lalai tentang ini. Ayat di atas memperingatkan manusia bahawa telah ada tanggungjawab yang sedia diletakkan di atas bahu semua manusia sejak alam rahim lagi. Maka sungguh pun manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri untuk memilih sama ada untuk beriman atau tidak di dunia ini. Tetapi ruang kebebasan itu tidak pula meluputkan perjanjian yang telah dilakukan ini. Assalamualaikum, nama saya Siti Nokusia binti Arifin. Saya dari kelas IM 246, IM 3. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh liberalisme. Ini adalah salah satu contoh liberalisme yang berlaku di Malaysia di mana ini telah memperdekakan hukum-hukum atau isu yang dikaitkan dengan fahaman liberal. Melalui pada gambar ini, kita boleh tengok bahawa agenda seksualiti merdeka yang kononnya mahu menyokong dan memberi pendedahan kepada masyarakat serta pihak berkuasa agar mengiktiraf golongan lesbian, biseksual, homoseksual dan juga transgender. Seterusnya adalah solusi untuk tangani liberalisme. Yang pertama ialah menganjurkan seminar dan diskusi ilmu yang serius dalam membahaskan isu-isu penting berkaitan tradisi dan kemodenan dengan cara yang mengharmonikan di antara kedua-duanya seperti
program Sains dan Islam bersama Dr. Sheikh Muhammad Saifuddin Sheikh Muhammad Saleh, di mana ia merupakan salah satu program yang dianjurkan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia ataupun dikenali sebagai IKIM untuk memberi pengetahuan tentang Islam. Yang kedua ialah menerbitkan secara berkala ekosistem bahan-bahan yang memperkenalkan idea-idea besar ulama silam dan juga moden seperti Islamic Scientific Tradition in History oleh Al-Parslan, di mana buku ini secara umumnya membahaskan tentang konsep sains dan falsafahnya dalam peradaban Islam dari perspektif sejarah. Yang ketiga ialah mempelbagaikan kaedah pembelajaran dan pengajaran seperti e-pembelajaran, komuniti dan industri di Institut Pengajian di Malaysia.